Penciptaan makhluk di alam ini berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk hidup seperti haiwan merupakan antara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa, dan kita dapat lihat terdapat banyak kumpulan haiwan yang diciptakan di alam ini. Oleh itu, invertebrata juga merupakan kelas haiwan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Invertebrata adalah sejenis kumpulan haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Maka dokumentari kali ini kami akan mengupaskan haiwan dari kumpulan invertebrata, iaitu laba-laba, dan maksud tersiratnya berdasarkan ayat Al-Quran. Laba-laba merupakan haiwan invertebrata pemangsa yang mampu menghasilkan sutera, mempunyai 2 takma, 8 kaki, tiada sayap dan mulut yang tidak boleh mengunyah. Kebanyakan laba-laba memburu serangga dengan membina sarang laba-laba. Sarangnya diperbuat daripada sutera laba-laba, iaitu benang protein yang nipis dan kuat, dihasilkan daripada spinneret yang biasanya terletak di hujung perut. Dalam ayat ini, Allah membuat perbandingan orang-orang musyrik dengan sang laba-laba yang lemah dan rapuh. Hal ini kerana mereka menjadikan berhala-berhala sebagai tempat mereka memohon perlindungan juga pertolongan, sedangkan ia bersifat lemah, tidak mempunyai kuasa dan juga tidak mampu memberi sebarang pertolongan kepada mereka dan juga dirinya sendiri. Walau bagaimanapun, mereka lebih memilih kepada jalan yang sesat dan juga rapuh. Laba-laba juga dipilih oleh Allah sebagai pengajaran untuk umat manusia, agar manusia dapat mengambil iktibar daripada penciptaan makhluk tersebut. Dalam ayat 41 surah Al-Ankabut, perkataan rapuh di dalam ayat tersebut boleh dikaitkan dengan kehidupan laba-laba yang sangat rapuh dan juga lemah. Dalam kehidupan laba-laba, hanya laba-laba betina sahaja yang membuat sarang dan juga mendominasi sarang tersebut. Manakala hanya laba-laba jantan hanya digunakan untuk tujuan mengawan, dan selepas itu ia akan dibunuh. Tak hanya itu, anak laba-laba yang baru menetas pula akan saling berbunuhan antara satu sama lain. Dan ada juga kes di mana mereka akan membunuh induknya untuk dijadikan makanan. Daripada kehidupan laba-laba yang rapuh dan lemah ini, kita boleh mengambil pengajaran lebih-lebih lagi berkaitan dengan rumah tangga, iaitu rumah tangga yang mengikuti syariat Islam dan juga teguh akan melahirkan keluarga yang harmoni dan juga bahagia. Manakala kehidupan rumah tangga yang melanggar syariat Islam dan juga mementingkan diri sebagaimana laba-laba hanya akan membawa kepada kehancuran dan juga porak-poranda. Laba-laba ialah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keistimewaan yang sangat hebat dan unik. Dia memiliki beberapa mata untuk melihat, tetapi sebenarnya penglihatannya agak terhad. Disebabkan itu, serangga ini menggunakan kelebihan sarangnya untuk mengesan getaran yang dihasilkan mangsa bila terperangkap pada sarang. Sebaik saja getaran berjaya dikesan, laba-laba dengan pantas akan ke arah mangsa dan membalut mangsa dengan benang dan sutera. Laba-laba bergerak dengan kelajuan sehingga 30 km sejam. Menurut saintis, benang laba-laba adalah satu bahan terkuat. Maka saintis telah menggunakan benang laba-laba sebagai model untuk mereka bentuk bahan Kevlar, iaitu bahan kalis peluru, dan didapati benang laba-laba 10 kali lebih kuat dari Kevlar. Satu tali berdiameter 30 cm diperbuat daripada benang laba-laba boleh menampung 150 buah kereta. Bismillahirrahmanirrahim. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Dari ayat Al-Quran ini menyatakan, saksikanlah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala pada penciptaan diri sendiri dan makhluk lain di sekeliling seperti laba-laba ini. Jika kita dapat melihat seluruh bumi dan isinya ini sebagai antara bukti kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diri tidak akan sama sekali tergamak mengakui adanya kehebatan tersendiri walaupun sekelumit. Sarang laba-laba terdiri daripada jaringan berbentuk benang yang akan menjadi kuat selepas diekskresi oleh laba-laba. Komposisinya ialah protein yang terdiri daripada molekul asid amino yang bercantum untuk mendapatkan struktur seperti benang. Kriteria ini telah menunjuk persamaan dengan sutera. Benang sarang laba-laba mempunyai kekuatan 5 hingga 8 denier. Kekuatan ini setanding dengan kaca dan nylon. Jaring yang dihasil oleh laba-laba Arrhenius amat elastik sehingga boleh direnggankan 30 hingga 40% sebelum patah. Monos merupakan sejenis sutera laba-laba sintetik yang dihasilkan di Jepun. Sutera sintetik ini telah berjaya digunakan untuk menghasilkan sehelai baju. Sutera sintetik turut digunakan untuk menghasilkan tempat duduk kereta. Kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menciptakan alam, makhluk dan haiwan secara sia-sia, melainkan ada hikmah di sebaliknya. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dari ayat Al-Quran ini, Allah SWT memberikan peringatan bahawa janganlah kita mengingkar arahannya. Jika tidak, ia akan membinasakan diri sendiri. Sebagai contoh, kaum Nabi Nuh AS yang mengingkar arahan Allah SWT tentang banjir besar akan berlaku. Oleh itu, janganlah jadikan benda-benda lain selain Allah SWT sebagai tempat memohon perlindungan, sedangkan sifatnya begitu rapuh seperti sarang laba-laba. Akhir kata, setiap ciptaan Allah SWT sudah pasti memberikan kebaikan kepada manusia. Maka kita haruslah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.